Kini ku nikmati kehidupan yang selesa, dibentuk oleh mereka yang penyayang. Hari silih Sebagai kasih pada saya tadi, aturan ucap pada pagi ini adalah mengikut umum. Jadi saya sebenarnya tengah-tengah selepas dua orang yang jauh pengalamannya daripada saya telah menyampaikan pandangan, insyaAllah selepas ini akan disusul di saudara Wan. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan juga perasan, di atas pentas semuanya mantan hakim, mantan KP pelajaran, mantan timbalan presiden, mantan semula kecuali saudara Wan. Jadi bila kita berdiri pada pagi ini, mantan-mantan ini sudah tentulah berucap mengikut pengalaman masing-masing. Saya mengikut sedikit pengalaman yang ada pada saya. Saya juga ingin mengajak sedang hadirin yang ada pada pagi ini untuk sementara waktu ini, sehingga kita selesai majlis ini, untuk kita tinggalkan sementara topi-topi yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam dewan ini, yang mewakili berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai kumpulan, untuk kita pada waktu ini berdiri menginsafi masa depan bangsa dan agama kita yang sedang sekarang ini dirobek. Boleh nak mewakili organisasi apa, datang daripada kumpulan apa, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan masa depan agama dan bangsa, topi ini kita letak di luar, kita berdiri bersatu kukuh insya-Allah untuk membela bangsa dan agama kita yang sedang mula dirobek sekarang ini. Hadirin hadirat sekalian, saya ketika Datuk Tahini mula-mula hubungi saya untuk minta hadir sebagai panelis pada pagi ini, agak tersentak. Saya beranikan diri untuk hadir di hadapan tuan-tuan pada pagi ini, walaupun saya tahu selepas daripada ini akan adalah bermacam-macam tomahan dan tuduhan yang mengatakan kenapa saya pilih pentas bangsa pada pagi ini untuk berbicara. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, salahkah kita bicara tentang bangsa kita? Tak salah. Adakah memperjuangkan bangsa ini salah dari segi agama? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut al-a'immatu min Quraisy. Nabi menyebut pemimpin itu mesti daripada orang Quraisy. Quraisy itu bangsa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis pemimpin itu mesti daripada Quraisy? Kerana pada ketika itu yang menguasai bumi Makkah, yang menguasai bumi Hijaz, yang menguasai masyarakat pada ketika itu adalah bangsa Quraisy, seperti mana bangsa Melayu yang menjadi keras kepada negara. Tadi Datuk ada menyebut tentang perlembagaan, definisi orang Melayu. Orang Melayu itu orang yang agamanya Islam, bahasa Melayu. Hari ini seminar kita menyebut tentang seminar ummah. Siapa dia ummah? Sebagai orang Melayu Islam sudah tentulah rujukan pertama kita Al-Quran. Siapa dia ummah? Al-Quran menyebut inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini adalah merupakan satu ummah untuk
qualify diri kita, menggelar diri kita sebagai ummah, mesti ada satu ciri yang khusus, yaitu ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bila kita bicara masalah ummah dalam konteks negara kita, tidak ada kumpulan bangsa ataupun keturunan yang layak digelar ummah melainkan orang lain. Kerana sifat fa'budun, sifat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka layaklah kita menggelar diri kita sebagai ummah Melayu. Satu ummah yang cukup unik. Sebut orang Melayu dia Islam. Arab yang turun Islam ke negara mereka itu pun tuan-tuan, belum tentu kalau dia Arab dia Muslim. Tak. Bukan semua orang Arab Muslim. Ada Arab Kepti, ada Arab Yahudi, ada Arab Kristian. Tapi takat ini alhamdulillah belum lagi saya dengar Arab Kristian, Melayu Kepti ataupun Melayu yang lain agama selain daripada Islam. Masalah dia tidak mau beramal dengan agama dia, masalah dia minum arak, masalah dia rasuah, masalah dia sebagainya, itu masalah dia, bukan masalah Melayu ataupun masalah Islam. Sedang hadirin sekalian, kita bicara tentang perpaduan. Pagi ini mungkin ramai yang sudah melihat akhbar, ya, Perdana Menteri melawat Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Azizan Abdul Razak, mantan Menteri Besar Kedah. Perdana Menteri pergi, Tun Mahathir pergi, 2 hari lepas Menteri Besar Kedah yang baru pun pergi ziarah. Ya. Dan lupa sekejap, yang kena ziarah ataupun yang pergi menziarah lupa, yang seorang ni parti dia UMNO, yang seorang ni parti dia PAS, dia lupa sekejap. Saya pernah menyebut dalam satu temu bual di TV3 ketika almarhum Ustaz Fadil meninggal di HUKM. Antara orang pertama yang menziarahi beliau adalah menziarahi jenazah pada ketika itu adalah Yang Berhormat Datuk Seri Najib, pada ketika itu Menteri Pertahanan. Dia tanya pada saya apa yang boleh tolong. Saya kata, boleh ke kalau kami nak minta satu ambulans bawa dia daripada hospital nak pergi ke masjid? Betul nak buat bagaimana? Kata, kami nak hantar balik ke Al-Ustaz. Tak apa Ustaz, kami sediakan kapal terbang. Kata. Terus ya, semalam, saya ulang sikit lagi, Perdana Menteri ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Presiden UMNO ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Bekah Presiden UMNO ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Persoalannya, adakah nak tunggu sampai orang kena potong kaki? Adakah nak tunggu sampai orang dah terlantar di hospital? Adakah nak tunggu sampai ranap umat ini baru kita nak bicara ataupun berbincang tentang perpaduan dan tasamuh di antara kita? Itu persoalan yang saya nak lontar. Sekalian, kita telah melihat apa yang berlaku di dunia luar. Kita lihat apa yang berlaku kepada umat di Syria. Kita lihat apa yang berlaku kepada umat di dunia Islam yang lain. Ya, setelah ranah, setelah jadi ground zero, barulah timbul kesedaran untuk perpaduan. Mereka yang ada di atas pentas ni orang yang lama dari segi pengalamannya, yang telah menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan isu orang Melayu Islam dalam negara kita. Saya tak ingat peristiwa 13 Mei. Besok sambutan 43 tahun ni. 13 Mei saya baru darjah 1. Sebab tu jadi speaker nombor 3 tadi. Saya juga mungkin tidak ingat banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan keluh kesah, hal yang berkaitan dengan permasalahan orang Melayu Islam.
Tetapi tuan-tuan, saya dan generasi yang sama dengan saya hari ini timbul keresahan. Yang lepas itu sejarahnya, tapi yang akan berlaku masa depan ini, khasnya apabila kita lihat tren baru yang sedang melanda dalam negara kita sekarang. Dicanangkan bangsa Malaysia, dicanangkan kebebasan, dicanangkan free for all, dicanangkan berbagai-bagai yang saya lihat, kalaulah tidak ada usaha ke arah penyatuan ini diusahakan, bangsa ini yang pernah bermasalah satu ketika dahulu pada tahun 69 dengan satu isu yang besar, tidak pelik perkara yang sama boleh berlaku kepada bangsa ini kalau tidak diusahakan ke arah penyatuan. Apabila saya tidak menjawab jawatan timbalan Presiden 2 tahun lepas, menjelang PRU 13 baru-baru ini, ramai yang datang jumpa dengan saya mencadangkan kenapa tidak, dia kata, Ustaz, kenapa tidak Ustaz tubuh Parti Melayu yang ketiga. Kami sponsor, yang datang ni orang korporat, kami sponsor semuanya A to Z. Datang lagi kumpulan, kita kenapa Ustaz? Kami duduk di belakang Ustaz, kita ready, kita tubuhkan parti yang ketiga untuk orang Melayu. Jawapan saya mudah. Bermula daripada pilihan raya 2008, saya usahakan atas keputusan Majlis Syura Ulama PAS Pusat yang bermesyuarat pada 28 April 2008 yang memutuskan selepas satu kajian dibuat tentang lanskap politik. Selepas pada 2008, 1 bulan satu kajian dibuat, keperluan kepada PAS pada ketika itu untuk mengadakan perbincangan dan sesi dialog dengan mana-mana parti politik, dalam usaha untuk memperkukuh kedudukan Islam dan Melayu dalam negara kita. Itu ada keputusan pada tahun 2008. Nama saya disebut sebagai peneraju utama dalam konteks perbincangan. Bila dah ada keputusan, saya pun pergilah. Bincang dengan orang tu, bincang dengan orang ini, masuk pejabat orang tu, masuk pejabat orang ini. Tapi sampai di suku jalan, tuan-tuan pun tahu apa yang terjadi. Khos sekalian, bagi saya dalam konteks agenda perpaduan yang melibatkan dua tonggak utama parti politik orang Melayu di Malaysia ini, Melayu Islam di Malaysia ini, iaitu PAS dan UMNO, mesti menjadi agenda yang berterusan tanpa boleh diberhentikan. Siapa yang nak buat, itu kita terserah. Cuma yang saya tak boleh terima, yang saya tak boleh nak garap, bila ada pula kenyataan menyatakan kalau masih ada lagi usaha untuk menyatukan PAS UMNO, muka orang itu akan diludah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ajaran Islam mana ni tu? Ajaran agama mana ni? Al-Quran menyebut wala yajrimanna syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Quran menyebut janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum mengakibatkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah ianya paling dekat dengan takwa. Ini Quran menyebut. Janganlah kebencian UMNO kepada PAS mengakibatkan UMNO tidak berlaku adil kepada PAS. Janganlah kebencian PAS kepada UMNO mengakibatkan PAS tidak berlaku adil kepada UMNO. Janganlah kebencian kita sesama kita, mungkin ada perbezaan pandangan dan pendapat, mengakibatkan kita tidak berlaku adil. Adilu, Al-Quran menyebut berlaku adillah sebab ianya aqrabu littaqwa, dekat dengan takwa. Tuan, ini mesej yang kita nak bawa. Tak apalah kita berbeza pandangan. Tuan-tuan, beza pandangan ni Imam Malik dengan Imam Syafi'i pun beza.
Berapa mazhab? 8, 12 mazhab kita ada. Ada orang kata ambil wuduk kena basuh kepala semua. Ada mazhab kata ambil wuduk 3 helai cukup. Dia basuh 3 helai pun dia boleh semayang, dia basuh 1 kepala pun dia boleh semayang. Kenapa tidak kita bentuk kan pengurusan perbezaan pandangan pendapat ini dalam masyarakat kita? Imam Syafi'i menyebut, Al-Imam Syafi'i menyebut, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau kamu jumpa hadis yang sahih, dia mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Dia tidak ta'assub dengan pandangan dia walaupun dia pengasas mazhab. Saya nak cerita sikit tuan. Kita ni tak ertilah bab-bab cerita macam bekas hakim ataupun Tasir sebut tadi. Yang cerita ni kita kitab je lah tuan. Imam Syafi'i pergi semayang di Masjid A'zamiyah di Baghdad. Di Baghdad ni mazhab orang Baghdad pada ketika itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang subuh tak ada kunut kan? Imam Syafi'i ni kita semua tahu, dalam Syafi'i subuh ada kunut. Imam Syafi'i sampai di Baghdad, seluruh penduduk Baghdad dah rally belakang Imam Syafi'i nak lantik dia jadi imam semayang subuh. Kawan-kawan kat masjid pakat pesan, kau semayang pagi ni berbaik sikit. Dia tak sama dengan Tok Imam kita. Tok Imam kita pagi ni Syafi'i, sekarang semayang subuh lepas rukuk ada doa kunut, yang main turun je. Ready? Kan? Dia berrukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, dia bangun. Orang kampung pakat tunggu. Tiba-tiba Imam Syafi'i jadi imam terus, Allahu Akbar. Tak kunut. Imam Syafi'i apa ni? Yang kami tahu dia kunut. Okeylah, dia takut terlupa travel jauh. Jauh tuan, zaman dulu mana ada kenderaan kan. Takut penat terlupa. Dalam mazhab Syafi'i kita diajar macam mana? Terlupa terlupa doa kunut sujud sawi. Sujud sawi kita sebelum salam kan? Kan sebelum salam kan dia sujudlah sawi tu. Tiba-tiba dia bagi salam. Assalamualaikum. Ingat handal nah kata tu. Ingatkan terror sangat Imam Syafi'i ni. Tu saya sujud apa ni? Doa kunut pun tak buat, sujud sawi pun tak buat. Imam apa ni? Dah habis sembahyang pakat tanya. Kenapa benda yang kami tahu tentang kamu tak buat? Apa jawapan Imam Syafi'i? Bukan aku tak tahu kena kunut. Bukan aku tak tahu kena sujud sawi. Tapi aku sengaja tak buat benda itu kerana menghormati ihtiraman li sahibil hadis. Menghormati tuan yang duduk dalam kubur tu. Imam Abu Hanifah duduk dalam kubur dah dihormati. Tuan-tuan, dalam bab ibadat pun ada tasamuh. Bila lagi agaknya tasamuh ini nak diwujudkan dalam suasana politik Malaysia? Saya ikuti berbagai ulasan, ucapan, dan alhamdulillah semenjak saja lepas daripada keputusan pilihan raya ini tuan-tuan, macam-macam analisa dibuat, perbincangan dilakukan. Dan satu perkara yang saya tertarik sebutan daripada Yang Makmum dari Menteri adalah selepas dia tengok keputusan itu, salah satu benda yang akan dia lakukan selepas daripada ini adalah reconciliation. Okey. PRU 13 telah mengajar banyak orang politik, telah mengajar banyak UMNO, telah mengajar banyak juga PAS. Bagi saya, kalau berlaku pun proses reconciliation tuan-tuan, yang pertama dan harus diutamakan adalah reconciliation di antara sama-sama orang Melayu Islam. Ini harus jadi agenda utama. Saya naik kapal terbang, Parlimen hantar pergi London, satu trip. Tuan-tuan pun tahulah travel. Kalau travel kita urusan rasmi ni, dapatlah duduk tempat yang sedap sikit. Saya duduk sebelah seorang, nak kata amoy pun taklah amoy sangat, dah 50 lebih umur dia. Mula-mula dia naik, dia tak nak cakap sangat. 14 jam tuan. Dan tengah-tengah jalan, Nyonya ni tanya,
Dia kata nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi London, saya ada urusan rasmi, wakil parlimen gini-gini. Dia pun cerita, saya pun tanya dia, you nak pergi mana? Dia kata dia nak pergi tengok anak dia, boarding school di London, akan duduk di London selama 2 minggu. Lepas tu dia start komplain. Dia kata, you tahu, you know, kami orang Cina, kita adalah bangsa yang being deprived di Malaysia ni. Saya kata, kenapa you kata you being deprived? Kita deny banyak hak yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan ekonomi, sebagainya panjang cerita. Bila saya dengar, tuan-tuan, saya tanya satu soalan. Saya tanya dia, ma'am, macam mana you kata you being deprived? You kata you deprived, being deprived. Now you nak pergi London, naik first class, anak you boarding school, you nak duduk di London 2 hari. Saya dapat naik sini sebab saya pergi urusan parlimen, pergi sendiri tuan-tuan, saya tidak duduk kat dapur. You boleh dapat all this privilege daripada still you kata you deprived. Tuan-tuan, bila saya sebut je soalan ini, dia palih muka dia sampai London tak cakap. Itu realiti. Realiti ya. Nah, berapa kalilah kita tengok 10 orang paling kaya di Malaysia, 20 orang paling kaya di Malaysia, balik-balik gambar saya motor, balik-balik gambar saya motor. Baru ni je naik gambar Datuk Muzani kejap dengan siapa, Datuk Syaril ke apa. Tuan, itu pun kata being deprived lagi. Tuan, nah, dengan segala isu yang ada di hadapan ini, bagi saya tak kata penyelesaian, tapi satu usaha hendaklah diteruskan. Saya bukan lagi pimpinan tertinggi, tapi satu usaha hendaklah kita gerakkan tuan-tuan di peringkat bawah ini untuk sentiasa kita semarakkan supaya 2 organisasi politik saya sebut tadi. Saya melihat hanya 2 ni jelas tuan yang mampu untuk bela Melayu Islam ni. Walaupun saya tahu UMNO pun ada masalah, macam-macam isu. Orang tanya saya, ni Ustaz macam mana ni UMNO macam-macam masalah, macam-macam isu. Saya jawab mudah je, pas tak ada masalah ke? Ada masalah tuan-tuan. Dua-duanya organisasi manusia biasa je. Dua-dua organisasi biasa. Saya punya conclusion, ini saya sebut pertama kali dalam public, saya sebut pertama kali tuan, sebagai penamat kepada apa yang saya nak sampaikan. Saya duduk sebagai pimpinan tertinggi parti 10 tahun. Saya berkawan dengan UMNO tuan-tuan daripada nombor 1 sampai lagi ke bawah. Saya punya conclusion, saya punya rumusan mudah je tuan-tuan. Tak semua dalam UMNO tu iblis, tak semua dalam PAS tu malaikat. Hak iblis tu kita tendang ke sebab tak kira dia wakil parti mana, organisasi mana, yang jenis iblis tuan-tuan. Kalau nak pakai dukun pun pakailah, nak pakai bomo pun pakailah. Tapi why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak digabungkan malaikat-malaikat yang ada ramai tuan-tuan, yang sedar, yang prihatin terhadap masa depan bangsa dan agamanya di atas bumi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.